Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 10 Oktober 2022. Teka-teki pembubaran Parlimen ke-14 yang diperkatakan sejak minggu lalu akhirnya terjawab apabila tarikh pembubaran diumumkan secara rasminya hari ini 10 Oktober 2022. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pembubaran itu adalah selaras dengan Perkara 40-2-B dan Perkara 55-2 Perlembagaan Persekutuan dan mendapat perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sehubungan itu, beliau turut mengesyorkan ketua-ketua kerajaan negeri kecuali Kerajaan Negeri Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor supaya mengambil tindakan sewajarnya bagi membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing pada tarikh yang sama dengan pilihan raya umum peringkat Parlimen meskipun beberapa buah negeri telah memutuskan untuk tidak membubarkan DUN masing-masing. Perkara itu wajar dijalankan serentak bagi memastikan rakyat tidak terbeban selain kelancaran proses demokrasi serta menjimatkan kos. Mengulas berkaitan tarikh penamaan calon dan hari mengundi, beliau memberitahu perkara tersebut tertakluk kepada keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Selaras dengan perkara 40-2-B dan perkara 55-2 Perlembagaan Persekutuan, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah bertindak menurut budi bicara Baginda dengan memperkenankan permintaan saya supaya Parlimen ke-14 dibubarkan pada hari ini, Isnin 10 Oktober 2022. UMNO akan mengadakan mesyuarat khas Majlis Tertinggi MT malam ini susulan pengumuman pembubaran Parlimen petang tadi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perkara itu disahkan seorang anggota MT kepada utusan Malaysia. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan agenda utama mesyuarat ini walaupun dipercayai berkaitan persiapan pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Mesyuarat yang dikatakan berlangsung pada sebelah malam di Menara Dato' On Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur itu berkemungkinan membincangkan gerak kerja UMNO selepas Parlimen dibubarkan secara rasmi hari ini. Polis yakin dapat menyelesaikan kes pembunuhan seorang wanita warga emas di Taman Paroi Jaya pada 23 September lalu selepas penahanan seorang suspek lelaki berusia 45 tahun. Ketua Polis Daerah Seremban, ACP Nanda Ma'ruf berkata, lelaki itu ditahan di sebuah pondok di Batu Empat, Jalan Port Dickson, Teluk Kemang pada Sabtu kira-kira pukul 1 tengah hari. Ketika ditahan, polis turut merampas barangan kemas milik mangsa yang turut ditemui bersama suspek. Beliau berkata, suspek akan direman sehingga 14 Oktober bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Media sebelum ini melaporkan mayat mangsa yang berusia 75 tahun itu ditemukan meninggal dunia dengan kesan kecederaan pada anggota badan di rumahnya. 3 individu termasuk seorang pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia pingsan selepas terhidu bahan kimia yang bocor dalam sebuah restoran makanan segera di Ampang awal pagi tadi. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis, pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 9.55 pagi sebelum anggota bomba dan pasukan dari unit bahan kimia berbahaya Hazmat bergegas ke lokasi kejadian. Jelasnya, kesemua mangsa dikejarkan ke hospital berdekatan untuk menerima rawatan dan pihak bomba sedang mengawal keadaan dengan tidak membenarkan orang ramai memasuki restoran tersebut. Siasatan kebocoran gas kimia itu juga sedang dikenal pasti bagi tindakan lanjut.
Assalamualaikum, saya Fatin Nazira binti Zulkifli dari Hospital Kuala Kubu Baru. Situasi harian kami dikira sangat sibuk dengan kehadiran orang ramai yang ingin mendapatkan info tentang MySalam dan membuat serahan tuntutan manfaat MySalam. Orang ramai boleh mendapatkan khidmat bantuan dari segi semakan kelayakan dan membuat tuntutan berkaitan MySalam. Manfaat MySalam terbahagi kepada dua. Yang pertama, manfaat hospitalisasi allowance harian RM50 maksimum 14 hari setahun. Kedua, manfaat RM8,000 one off untuk 45 jenis penyakit kritikal yang tersenarai di dalam MySalam dan ia adalah percuma. Bilangan mangsa banjir dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS, Kompleks Rakan Muda Batu 42 bertambah kepada 154 orang berbanding 151 mangsa malam tadi. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Baling, Lieutenant Muhammad Faizul Abdul Aziz berkata, bilangan itu melibatkan sebanyak 49 buah keluarga berbanding 47 buah keluarga selepas terdapat mangsa dipindahkan lewat tengah malam tadi apabila kediaman mereka dimasuki air. Beliau berkata, kampung yang terjejas akibat banjir kilat adalah Kampung Caruk Shikin, Paya dan Tanjung Merbau. Katanya, setakat pukul 8 pagi tadi, Sungai Ketil di Kampung Padang Pulai Baling berada pada paras bacaan 15.9 meter, iaitu melepasi tahap amaran 15.8 meter. Di Sabah pula, seramai 43 mangsa banjir daripada 13 keluarga dipindahkan di daerah Penampang, manakala banjir di Kota Kinabalu dan Tuaran semakin pulih setakat pukul 8 pagi tadi. Sebanyak 43 buah rumah hangus dalam satu kebakaran yang dipercayai bermula dari sebuah rumah di Kampung Tanjung Kapur. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan, kejadian tersebut mengakibatkan lebih 200 penghuni hilang tempat tinggal. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.28 pagi dan seramai 21 anggota termasuk pegawai bersama 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Kudat dan Kota Marudu dikejarkan ke lokasi kebakaran. Jumlah kerugian dan punca kebakaran masih dalam siasatan selain tiada kecederaan mahupun kemalangan jiwa dilaporkan. Malang tidak berbau. Gara-gara berlumba 2 buah kereta Lamborghini terbabit dalam kemalangan berhampiran Spear Boulevard dan West Colfax Avenue. Nahas berlaku kira-kira jam 10 malam itu menyebabkan salah satu daripada kereta tersebut terbakar di hadapan Balai Bomba Denver No. 1 745W Colfax Ave. Polis mengenal pasti pemandu sebagai Hunter Carter Hinson, 28 tahun, dan Alexis Marquis Doyle, 32 tahun berkata, 2 kenderaan tersebut berhenti di lampu isyarat merah dan memecut laju setelah lampu bertukar hijau sebelum kemalangan. Kedua-dua pemandu dibawa ke Pusat Perubatan Kesihatan Denver dan pistol 9mm turut ditemui di lantai tempat duduk penumpang dalam salah sebuah kereta pemandu berkenaan. Kedua-dua lelaki itu ditahan atas siasatan memandu di bawah pengaruh dadah, memandu secara melulu dan mempamerkan kelajuan. Sekurang-kurangnya 22 orang maut, manakala 52 lagi masih hilang akibat fenomena cuaca La Nina di Venezuela yang mengakibatkan kejadian tanah runtuh di Bandar Las Tejerías, selatan Caracas. Kejadian tanah runtuh berlaku selepas tebing sungai El Pato pecah yang mengakibatkan air banjir menghanyutkan beberapa buah rumah dan kedai berhampiran. Kira-kira 1,000 anggota kecemasan mengambil bahagian dalam operasi mencari dan menyelamat serta giat berusaha untuk mencari mangsa yang masih hilang. Las Tejerías yang terletak kira-kira 67 km dari Caracas adalah yang paling teruk dilanda fenomena cuaca La Nina tahun ini. La Nina merupakan fenomena yang berlaku secara semula jadi yang melibatkan proses penyejukan lautan Pasifik
dan kebiasaannya membawa persekitaran lebih lembap di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin. Malaysia Airlines Berhad kini berada dalam kedudukan baik bagi mendepani dan mengharungi persaingan dalam persekitaran penerbangan yang mencabar. Malaysia Airlines yang dahulunya dikenali sebagai Malaysia Airlines System memberi keutamaan kepada kemampuan mengekalkan operasi, pada masa sama perlu mengenal pasti kaedah bagi meningkatkan sistem pengendaliannya. Berkongsi perkembangan itu, bekas pengarah urusan Datuk Kamaruddin Ahmad berkata, MAS mula meningkatkan produktiviti dengan teknologi dan pendigitalan yang memberi manfaat kepada syarikat pada masa depan selain tumpuan dalam persaingan perniagaan penerbangan komersial. Usaha berkenaan digiatkan selepas menilai kepada persaingan syarikat-syarikat penerbangan tempatan. Jepun mencapai kata sepakat menaik taraf hubungan kedua-dua negara kepada perkongsian komprehensif strategik berbanding perkongsian strategik sebelumnya. Menyambut baik perkara itu, Malaysia telah memulakan perbincangan di peringkat pegawai dalam masa terdekat dengan mengenal pasti bidang kerjasama untuk manfaat kedua-dua buah negara. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, kerjasama baharu itu juga menekankan kepada pertumbuhan ekonomi yang berterusan, keamanan dan kestabilan serta pembangunan mampan, terutamanya ketika Malaysia dan Jepun masih dalam fasa pemulihan pasca COVID-19. Selain itu, kerjasama perkongsian komprehensif strategik turut meliputi bidang perdagangan dan pelaburan, teknologi digital, pendidikan, pembangunan sumber manusia, tenaga bersih dan baharu serta pelancongan. Skuad bawah 16 tahun negara mara ke pentas Piala Asia bawah 17 2023 secara merit setelah memedam cabaran Indonesia 5-1 malam tadi. Kemenangan pada aksi terakhir kumpulan B di Stadium Pakansari Bogor menyaksikan anak didik Osmera Omaro menamatkan kejohanan selaku juara kumpulan untuk menafikan impian Indonesia. Mendahului Indonesia dengan 5 gol pada babak kedua, Malaysia terus memberi tekanan kepada lawan, namun Indonesia dilihat terus memburu gol, akhirnya terhasil pada minit ke-93. Namun, itu tidak cukup untuk menghalang kemenangan bergaya Malaysia. Dengan kemenangan itu, Malaysia unggul selaku juara kumpulan B dengan mengutip 10 mata, hasil 3 kemenangan dan 1 seri untuk ke Piala Asia bawah 17 2023 secara merit. Meskipun muncul naib juara musim lalu, pengendali Liverpool, Jurgen Klopp mengakui trofi Liga Perdana Inggeris EPL makin samar buat kelabnya selepas kekalahan tipis kepada Arsenal 3-2 semalam. Menurut Klopp, gol yang dibolosi tiada kaitan dengan taktikal apabila beliau percaya pemilihan pemain serta taktikalnya terpaksa mengeluarkan Joel Matip dan digantikan dengan Ibrahim Konaté. Kebangkitan Liverpool sia-sia selepas sepakan penalti Bukayo Saka menjadi pemisah kedua-dua pasukan dalam pertembungan di Stadium Emirates. Dalam masa sama, The Gunners kembali menerajui EPL dengan 24 mata diikuti Manchester City yang cuma ketinggalan 1 mata di bawah Arsenal. Manakala Liverpool di tangga ke-10. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Selasa 11 Oktober 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.